Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita sambung. Awak tengok dekat sini, kita okey, yang kat sekolah awak boleh tengok buku kalau tak clear. Okey, sebab saya lebih nak menulis supaya yang di rumah nampak. Okey, latih diri 8.6 awak punya buku teks. Okey. Dekat sini ayat dia segaris. Ingat tak? Selari, segaris, apa cerita kita nak buat? Saya kata kena ada apa minggu lepas, kelas sebelum ni, bukan minggu lepas, kelas sebelum ni. Apa dia? Bila ada ayat selari segaris, kita guna apa? Ya, kita guna lambda. Buku teks dia guna huruf K, kan? K. Jadi dia kata, X, Y dan Z ialah 4 titik dengan keadaan OX, dia bagi dah nilai, OY juga dan OZ. Jika X, Y, Z adalah segaris, cari nilai K. Okey. Apa beza statement segaris dengan selari? Hari tu ada yang bagi jawapan. Saya tak ingat siapa yang bagi jawapan hari tu. Siapa? Udan. Okey. Hari ni Uda jangan cakap lah. Orang lain pula cakap. Apa hari tu? Ingat tak apa Uda cakap? Kau ingat Uda je cakap. Apa Uda cakap hari tu? Apa beza selari dengan segaris? Garis lurus? Ya, itu untuk? Ya. Bila dia segaris, dia ada menggunakan huruf yang sama. Okey. So sekarang dia kata X, Y, Z. Bila dia bagi X, Y, Z, awak tengok dia bagi titik O, X, O, Y, O, Z. Okey? Bermakna titik X kita 4, negatif 2, Y kita K, negatif 1, kan? Dan Z kita adalah 6, 5. Bila X, Y, Z, awak akan gunakan X, Y, okey? X, Y sama dengan lambda X, Z. X, Y, X, Z ke X, Y, Y, Z ke tak kisah. Dia segaris, jadi huruf yang sama di sini adalah huruf X. Okey? Okey, kita tengok X, Y. Apa dia X, Y? Ada tak X, Y? Ada tak X, Y? Ada tak X, Y? Ada. Okey, apa laluan X, Y? Kat sini direct XY tak ada kan? Kita boleh cari tak XY? Apa dia? Ya, ini. Kan? Kita nampak ada X, ada Y. Jadi XY adalah XO tambah OY. Sama dengan lambda XZ. XZ apa? XO. Sorry. XZ ialah apa dia? XO tambah OZ. Boleh? Okey, jadi kita tengok XO. XO apa dia? Apa XO? XO adalah negatif 4. X tambah 2Y. Okey, OY apa? OY adalah KX tolak Y. Okey, then sama dengan lambda XO ialah negatif 4 X tambah Z Z kedua ni apa ni? 2Y. Okey. 2Y. Z apa? 6X. 2Y. 5Y. Okey. Sampai sini apa kita nak buat? Okey, kita himpunkan X dengan X, Y dengan Y. So X kita kat sini negatif 4X tambah KX. Y kita 2Y tolak Y. So tinggal Y. Faham tak? Okey. Sama dengan lambda negatif 4X tambah 6X. So kita dapat 2X. 2Y tambah 5Y kita dapat 7Y. Okey. Jadi kita akan buat perbandingan. Kalau awak tengok kat sini. Boleh tak kita bandingkan X? Kalau kita bandingkan X, kita boleh dapat jawapan terus ke tak? Tak. Kenapa? Kenapa X tak boleh dapat jawapan terus? Main jawab je kau Tak. Kenapa? 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 Yang kat rumah? Kenapa X tak boleh digunakan untuk mencari terus jawapan tu? Yang kat rumah? Ada dua unknown. Ya, ada dua unknown. Kalau awak tengok 4X, KX. Then
lambda X. X kita boleh hapuskan. Tapi kita still ada K dengan lambda, so you tak boleh selesaikan dulu. Jadi kita ambil Y. So Y sama dengan lambda 7Y. Potong-potong. Jangan kosong. Kat sini ialah 1. Maka lambda kita ialah 1/7. Okay, so kita ambil X kat sini. Negatif 4. X tambah K. X, ya Allah. Habis lisan Awak ada lisan tau sekarang. SPM, hati-hati. Tulis dengan cakap lain dah. Lambda 2X. X kita boleh hapuskan. Negatif 4 tambah K sama dengan lambda. Lambda kita 1/7 darab 2. Maka K kita 2/7 tambah 4. So K kita 7 kali 4, 28. 30/7. Faham? Okay. Sebab soalan nak cari nilai K. Okay. Jadi dekat sini konsep dia yang ini. Awak nampak perkataan selari, segaris, so penggunaan lambda. Jadi kalau awak dia kata buktikan dia segaris, awak pastikan statement awak akan ada huruf yang sama. Kalau dia selari, tak apalah, tak kisah huruf macam mana. Okey? So awak tengoklah yang ini awak boleh cuba. Okey, kita akan teruskan. Tengok di sini. Okey, ini masih sama. Okey, iaitu kita cubalah laluan dia Okey, ini saya terus tinggalkan. Ni saya buat dengan kelas satu lagi kot. Belum kan? Dengan korang belum kan? Okey, sekejap So hari ni kita kena sampai sini. Okey, saya buatlah yang ni. Ada tak soalan-soalan daripada modul yang perlu saya jawab? Ada nak tanya? Belum lagi. Okey, buat tak? Belum lagi tu tak buat ke? Buat. Okey. So awak tengok dia kata ungkapkan, saya memang jarang semak awak punya modul. Tapi bila saya nak semak, jangan tiba-tiba kosong hantar ke buku kosong kan? Cikgu kau kata cikgu ni tak semak ni, biar je. Tapi kalau aku tiba-tiba nak semak, terus minta tanpa bagi signal apa-apa. Kalau bagi pun kata esok hantar. Itulah biar malam tu awak tak tidur. Kan? Dan saya tahu pelajar yang tak tidur, dia salin jawapan belakang, tulisan memang elok je. Ngam, cantik. Sebabnya salin je jawapan belakang. Saya tak kisah pun awak salin. Lagi senang saya nak tanda sebab jawapan mesti betul. Kan? Tapi kita tengok masa periksa. Jadi kau nak salin apa masa periksa? Salinlah kertas, salinlah soalan. Okey, ungkapkan vektor-vektor berikut dalam sebutan X dan Y. Dari A pergi ke C. A pergi ke C. Macam mana nak pergi A pergi ke C? Itu dalam bentuk apa tu? A, B, C, D. Yang kat rumah jangan tidur ya. Tolong respon. Saya dah sediakan peralatan semua cukup yang menyebabkan awak rasa awak di sekolah sebenarnya. Jadi tolong respon. Okey, dari A pergi C, apa laluan dia? A, D atau ikutlah tak kisah. Sebab dia segi 4 selari. Jadi awak boleh buat A, D, D, C. Awak boleh buat A, B, B, C. Wajib ditunjukkan. Itu markah. Ramai pelajar hilang markah sebab terus tulis jawapan. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, kita kena tahulah bahawa AD dengan BC dia adalah selari. So nilai dia sama. Awak letakkan X dan ke atas adalah Y. Okey. Jadi awak akan dapat jawapan dia. Okey, jadi AC, kalau saya minta DB. Saya minta DB. DB apa? DA, AB atau DC, CB. Jadi dekat sini ada orang jawab negatif X tambah Y, ada orang jawab Y tolak X. Sama saja. Faham? Okey, ini untuk segi 4 selari. Okey, iaitu dia tambah 2 garis yang tidak selari dan dia akan cross kat tengah-tengah sebagai jawapan dia. Okey, dan kalau yang soalan B, yang B ni tak boleh lah. Dia segitiga. So awak kena ikut laluan dia. Q pergi R. Q pergi R adalah QP tambah PR. Mudah kan? Okay. So yang ni kita tinggalkan. Kita tengok yang kedua. Dia kata bagi setiap gambar berikut, ungkapkan PQ dalam sebutan XY. Okay, kalau awak tengok X.
X dia bergerak dalam, you dah belajar translasi kan masa level form? Okey, translasi untuk X adalah 2, 1. Paksi X dia bergerak ke kanan, paksi X dia bergerak ke kanan, you tengok X-nya dia bergerak ke kanan 2, naik atas 1. So paksi X tu kalau ikut translasi dia adalah 2, 1. Untuk Y bergerak ke kiri, negatif 1 naik atas 2. Itu dia kan? Okey. Jadi dari P pergi ke Q, awak kena gunakan X, Y, suka hati awak nak pusing mana, janji dari P sampai ke Q. Kalau awak tersalah jalan pun, awak pergilah terajak-terajak ke, awak gerak sampai ke jumpa Q, you tetap dapat jawapan yang sama dengan kawan yang straight to the point. Maksudnya apa? You tengok let's say lah saya guna P. Dia cara dia macam ni. Kalau awak nak tengok dari P pergi ke Q, P pergi ke Q tu pergerakan ke kanan dan ke atas. So awak rasa awak nak ambil X dulu kan nak guna Y dulu? X. Kenapa? Okey, dah buat gitu-gitu dah kan. Jadi kadang-kadang itulah kan bahasa isyarat terlebih bagus. Jadi bersyukur kalau orang bisu kat dia kan. Okey. Jadi kat sini kalau tengok X tu anak panah dia dah macam nak ikut pergi ke Q. Okey. So kita pun ambil lah X. Kalau kata tak nak aku nak pergi Y kan, korang nak pergi toilet kan suka pusing-pusing kan. Bilik guru kat situ turun baru sampai bilik guru kan. Jadi vektor macam tu lah. Sampainya sama ke bilik guru. Tapi pusing-pusing dulu macam tu lah kan. Okey, jadi dari X pergi ke Y, kalau saya akan ambil X dulu kan. Nanti kalau korang kan nanti zaman bercinta kan nak balik rumah, dekat je rumah makwa tu nak hantar. Oh pusing jauh. Adam Adam senyum. Yelah tu. Dua-dua Adam. Kau nampak? Kau tak ada makwa memang tak ada. Ada orang nak kau? Tak ada. Memang tak ada dah. Tak apa dah. Okay. Saya tengok pergerakannya X. Kita tengok X. X dia gerak ke kanan 2. 1, 2. Naik atas 1. Baru 1 X. Tak sampai lagi. Gerak lagi. 1, 2. Naik. Tak sampai lagi. Gerak lagi. 1, 2. Naik atas lagi. Tak sampai lagi. Okay. Contohlah. Tak nampak kan? Awak nak gerak lagi. Awak nak gerak lagi. Contoh nak gerak lagi. Naik atas. Terlajak. Dia nak boleh patah balik. Okey, tapi dekat sini awak tengok sebenarnya kita boleh terus guna Y. Sebab Y dia pergi ke kiri. Oh, sorry. Alamak. Okey, 1, 2 naik atas 1. Y kita bergerak ke kiri 1 kotak, ke atas 2 sampai. Jadi kita guna apa? Kau tengok belajar Admat jam kau nak drop Admat, kau tengok main awan-awan je, senang je. Aduh. Okey, so berapa X kita gunakan? Ya, 1, 2, 3. 3X tambah Y. Faham? Dah. Yang lain tu buatlah sendiri. Okay, kalau tak Adam pun syok je tengok. Oh, best lah ambil Ahmad. Kan? Okay, untuk vektor ni saya bagi konsep dulu. Okay, soalan dia tak macam ni pun. Nanti baru saya polish dengan soalan sebab saya nak bagi awak konsep dulu. Okay, next. Okay, Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Dalam raja di sebelah, ada raja kan? Kita tak nak tengok raja. Ada raja tak? Dia kata ada. Okey, tak apa. Jangan tengok. Saya akan ajar kamu bersedia sekiranya soalan itu tak ada raja. Okey. Dia kata dalam raja di sebelah, AB sama dengan A. Okey. Jadi bila AB sama dengan A, apa yang kita akan buat di sini? Okey. Alamak, saya tak bawa kutat pula. Okey. Kita ada 2 bahagian dekat sini. Satu sebelah kanan dan satu lagi sebelah kiri. Okey, sebelah kanan. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan kita akan buat jalan pengiraan. Sebelah kiri jawapan. Mana yang awak nak tahu dia adalah jawapan, awak nampak ada huruf besar, ada huruf kecil. Saya ajar ni paling mudah nak faham. Tak payah nak guna bahasa matematik. Okey. Huruf besar, huruf kecil. Mana? Ni. A, B, A, C, 4, B. So, ada huruf besar, ada huruf kecil. Tulis di sebelah kiri. A, B, A. Satu lagi apa?
AC. AC 4A. Sebab saya tak nak tengok gambar ni. Okey. Oh 4B, sorry. 4B. Okey, next. Soalan kata apa? Satu titik pada AC dengan keadaan AQ, QC. Okey. AQ, QC 13. Jadi kalau awak tengok kat sini AQ, QC 13. Q tu dia kata titik yang berada antara A dengan C. Okey. Awak tengok bila dia A, Q, QC. Bermakna Q adalah titik di antara dua titik. Jadi apa yang awak perlu buat? Tengok A, Q, QC. Dia kata 1:3. Awak ambil huruf per huruf kan saya kata. Okey, kali ni awak ambil AQ per AC. Maksudnya per keseluruhan. Sebab Q adalah titik di antara dua titik. So saya akan ambil AQ per AC keseluruhan. Faham? Okey, kalau contohnya kalau tak ada gambar, okey saya tunjuk contoh gambar dia macam ni. Sebab dia kata Q adalah titik di antara A dengan C. So ini A, ini Q, ini C. Nisbah diberi AQ 1, QC 3. Jadi saya akan ambil AQ perkan keseluruhan. Kalau saya kata PQ, QR akan jadi apa? PQ dengan PR. Faham? Sebab kita nak ambil ibarat dia punya probability, kebarangkalian. Mesti Oh, astaghfirullahalazim. Tak boleh lah. Okey, jadi maksudnya kita akan ambil event dia, peristiwa dia perkan dengan sample space, ruang sampel. Okey, jadi ruang sampel dia maksud keseluruhan dia. So dekat sini saya akan dapat dia ialah 1 per pandai, 1/4. Kenapa saya ambil AC? Kalau saya kekalkan QC, sebelah kiri tak ada QC. Jadi dekat sini saya dapat AQ adalah 1/4 AC. AC ada tak? Ada. Apa dia? 4B. Maka AQ kita adalah B. Settle. Okay, maksudnya sebelah kiri dah ada jawapan. Okay, ada lagi maklumat tak? Dia kata ungkapkan BQ. 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 Tak nak tengok rajah. Tak nak tengok rajah. Jangan tengok rajah. BQ. Tengok sebelah kiri. Ada tak huruf B? Ada. Ada huruf Q? Ada. Ada B, ada Q, maksudnya kamu selamat. Cuma kadang-kadang perjalanan tu agak jauh. Okey, jadi dia nak BQ kan? Kita gunakan apa yang ada dekat situ. Jadi BQ ialah mesti start daripada B. Jadi B, A. Q tu sebelah dia A. Secantiklah, dekatkan saja. Macam tu. Kadang-kadang sebelah Q tu bukan A. Jadi kita kena jarakkan sikit. Nanti insyaAllah kita jumpa soalan macam tu. Jadi apa BA? Negatif. A. Apa AQ? B. Dah selesai. Tak payah tengok rajah. Atau maksudnya kalau tak ada rajah pun boleh buat. Faham? Okey, yang kat rumah okey tak? Okey, berapa orang ni? Orang je? Tidur kot yang lain ni. Aduh. Saya harap sangat korang tengok ya. Saya tak ulang. Apa dia? Karam itulah. Tak bangun lagi ya? Main. Megat ada megat? Megat ada tak Akram? Akram pun dah hilang. Megat ada megat? Ada. Tidur? Bangun. Tahulah belum mandi, tapi bangun. Jangan berselimut lagi. Kau buat dengki nombor 1 kan? Okey. Kat sini awak tengok diberi P, dia bagi P, dia bagi Q, dia bagi R dengan keadaan HK ialah pemalas, cari nilai H dan K jika R-nya 3P tolak 4Q. Okey, maksudnya dekat sini bukan cerita pasal segaris. Okey, kalau awak tengok dia bagi nilai dalam bentuk macam tu. Dia nak nilai H dan K.
So dia dah bagi kamu titik P. P kita adalah 2A 3B. Okay. Yang buku teks, saya nak gerak-gerak. Okay, korang tengok buku teks Saya nak gerak-gerak, Lala nanti dia lari je. Okay, kat situ dia kata titik P dia adalah, P-nya 2A tambah 3B. Q diberi 4A tolak B. R kamu ialah HA tambah H tambah KB. Okey, dengan keadaan skema malah cari nilai H jika R. Dia bagi R. Apa soalan ni ya? Apalah soalan ni? Macam tu. R-nya adalah 4Q. Okey. Jadi R. Kalau awak tengok dekat sini. Sekejap. Okey. Jadi bila dia bagi kamu titik P saja, bermaksud dia adalah OP. Bila dia bagi kamu titik Q saja, maksudnya dia adalah OQ. R saja dia adalah OR, sini OR. Okey. Agak-agaklah apa nak buat dekat sini. Dia bagi kamu P, 2A tambah 3P. 3B. O-nya, Q-nya dia bagi 4A tolak B, dia bagi nilai R dan dia bagi satu lagi nilai R. So sebenarnya maksudnya awak kena cari titik R, nilai OR dan you compare dengan R yang ada. Okey, jadi kalau dia bagi OP, OQ. Tapi dia bagi satu lagi OR. OR dia bagi 2. Siapa nak buat kat sini? Apa nak buat? Okey, awak boleh gunakan, kita cari PQ. PQ je PQ, PO, tak boleh ya, OR. Sekejap ya. So maksudnya macam ni. Sini OR, sini pun kita cari OR. Dan kita akan bandingkan. OR yang satu kita akan gunakan 3P tolak 4Q. Tak boleh. Kita bandingkan apa ni ya? Sekejap. Ada apa-apa info lagi tak? Tak ada soalan ni macam tu ya? Jika R. OPP, PQ. R. Okey, Sat. Alamak. Siapa ada idea? Sebab dam. Okey, sekejap Biasanya kita akan cari kiri dan kanan, kita akan compare tau. Sini OR, PR, PO, tapi sini OQ. Okey. Saya tinggal dulu soalan ni, nanti saya tengok balik. Saya tengok balik sebab kat sini biasanya dia akan ada contohnya dia bagi tahu dia tu segaris, dia selari supaya kita gunakan huruf-huruf itu. Tapi ni O, P, O, Q. O, R. Ni R. Sekejap tak boleh juga. P, O. Cikgu. Ya. Saya rasa yang OP cikgu salah buat Apa? Dia kata vektor P bukan OP. Tak, maksudnya bila vektor ni kan macam itu saya kata kalau dia bagi laluan dia yang semuanya vektor P, Q macam tu Bukan yang OP tu kan, maksudnya kat dalam buku teks dia beritahu P. Yelah, memang pun. Dia macam ni, kalau dia bagi, sebelum ni kan saya bagi tahu, kalau dia bagi awak contohnya nilai dia P ialah apa-apa vektor, P tu adalah laluan dari origin point, dari kosong pergi ke P. Jadi kalau dia bagi titik, sebenarnya titik itu dibaca daripada titik asalan.
Okey, sekejap saya buat perbandingan sekejap. Contoh. Okey, kalau awak tengok dekat soalan dekat belakang kan, contoh 12. Kan dia bagi OA ialah A tambah B. Dia boleh juga ditulis A saja. Faham tak? Dia macam ni tau. Kalau dia berada di sini. Contoh ini titik P. Ni sebenarnya macam ni. 2, 3. Kalau dia tulis koordinat, P tu sebenarnya dalam bentuk itu. Iaitu 2A tambah 3B. A laluan ke paksi X. Y-nya B. Macam tu. Jadi, kalau dia titik, dia bagi 2, 3. Tapi vektornya, dia akan buat 2A tambah 3B. Kalau dia Q, kalau kita letakkan dia dekat Cartesian plane lah. Maksudnya dekat sata kartes. Q tu sebenarnya titiknya 4, -1. Okey tak Akram? Okey. Jadi, maksudnya P tu adalah vektor. Maksudnya P tu adalah laluan dari titik asalan pergi koordinat P tu. Faham tak? Sebelum ni saya dah bagi tahu kan, kalau dia letak, saya dah bagi tahu kat kelas satu lagi. Kalau dia bagi titik tu A saja, dia sebenarnya OA. Contohlah, okey contoh, saya bagi kamu A adalah A. Contoh, saya bagi kamu A-nya 2X tambah 3Y. B saya adalah negatif 4X tolak 6Y. Saya tanya A, B. Macam mana nak dari A pergi ke B? Dah. Okey, jap. Mari sini. Macam mana dari A pergi B? Sini dah. Korang, macam mana dari A pergi ke B? Ada koordinatnya A dengan B. Macam mana nak dari A pergi B? Dia bagi nilai Okey. Sekejap. Oh, dia bagi kat sini. Okey, sekejap saya patah balik. La ilaha illallah. Okey. Yes. Sorry. Saya tak perasan yang itu. Sebab itu dah in term of P dengan Q. Masukkan saja. Okey, balik ke sini balik. Tadi sebab Akram kata ni kan vektor A. Tolong tengok sini balik. Kalau saya tanya dari A pergi B, apa nak buat? Tambah apa? Apa dia? Akram, kalau dia bagi titik A dengan B, saya nak A, B. Apa nak buat Akram? AO tambah OB. Jadi mana engkau dapat O tu? Asal dia dengan OA. Macam itulah. Jadi samalah juga dengan konsep yang ni tadi. Jadi ini OP. Jadi sebenarnya dalam kes yang ini, dalam kes yang soalan ini, kalau awak tengok dia bagi macam ni tau. Okey. Dia bagi R dah kan? R maksudnya OR sini, satu lagi OR. Maksudnya titik yang sama dah dibagi. Satu dia bagi HA tambah H tambah KB. Satu lagi dia bagi 3P tolak 4Q. Jadi awak masukkan saja. Okey, apa dia 3P awak? P awak iaitu OP awak tadi adalah 2A tambah 3B. Betul tak? Tolak 4Q. Q kita apa? 4A tolak B. Jadi kita bandingkan dekat sini HA tambah HB tambah KB. So 3, 2, 6A tambah 9B tolak 16A tolak 4B. Okey. A you compare dengan A, B dengan B. Okey, A kita. Okey, nak compare A dulu ke B dulu? A dulu HA habis sama dengan 6A tolak 16A adalah berapa? Negatif 10A, dapatlah H. Lepas tu dapat H, masukkan. Negatif 10B tambah KB sama dengan 9B tolak 4B ialah 5B. B semua habis. So, mana?
Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi silap. Mana silap? B So, inilah 13 Terima kasih. Okay, 13. Okay. So, you dapat K-nya berapa? 23. Faham? Okay, saya completekan saja. Okay, next. Soalannya ni sebenarnya senang sebab kita memikirkan dia tu susah. Okay. Okay, ini aplikasi. Saya tinggal dulu. Nanti aplikasi ni saya akan jawab soalan daripada modul. Sebab modul banyak soalan aplikasi. Okay, tengok sini. Okay, nombor 6. Ada raja kan? Kita jangan tengok raja. Okay, dia kata diberi raja di sebelah. Okay, tak apa, biarkan. Diberi OA. Dia bagi OA. Kita pun buat. Buat OA. OA adalah A. OB ialah B. Okay. Dan 5BX. Urut besar bawa sebelah kanan. BX, BA. Okay. 5BX sama dengan 3BA. BA ada tak? Ada. Apa dia? BO. Ada kat sebelah. Jadi BX. Okay, sorry. Per 5. BX sama dengan 3/5. BO apa? Negatif B. OA. A. So, dapat jawapan BX adalah 3/5 A tolak B. Okay. Ada lagi satu. OY, OA. Okay. OY, OA. OY, OA dia bagi nisbah. OY nisbah OA ialah 3/4. Jadi OY berapa? OY 3 per OA. 3/4 lah. 3/4 OA. Faham? Faham tak? Okey. OA kita berapa? OA kita mana jadi 4? Faham tak ni? OY nisbah OA. Buat huruf per huruf. OY per OA. Okey. So, you dapat OY 3/4. OY 3/4. Selesai. Tengok BA. Tengok sebelah kiri je. Ada tak BA? Ada, dah cari dah pun tadi. Kan? Sebenarnya kalau awak buat cara ni, pemeriksa akan tengok juga jawapan awak yang berada di jalan kerja ni. So, BA awak adalah tulis. BOA. So, BOA apa? Ya, negatif B tolak, negatif B tambah A ataupun A tolak B. Okay? BX dah ada, salin sahaja. Kan sebab awak dah buat. OX. OX apa? Tak ada. Tak ada. Apa OX? Ya, OBBX. Nampak? Jadi awak ambil je sebelah kiri tadi. Okey tak ni kakak-kakak tu? Okey. Sebab bila tutup tu saya tak nampak respon muka awak kan. Kalau dia beberapa orang je yang nampak tu macam belajar betul-betul. Yang lain duk relax. Masuk. Tak apalah. Saya think positif. Memang masuk. Jangan masuk zoom. Teringat mak buat apa kat rumah. Kan PKP dulu macam ni best juga. Berselimut buka laptop kan. Kan. Ataupun sampai cikgu panggil. Cikgu saya pergi toilet. Tu je lah alasan. Kan. Pergi toilet cari beret dekatnya semua orang. Okey, boleh tak? Okey, yang lain dan awak selesaikan. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang B. Dia kata diberi, maksudnya dia guna yang atas lah. Awak tengok diberi OP lambda OX. Maksudnya soalan kat sini, you tengok dia kata ungkapkan OP. Dia ada dua jawapan. Satu dalam sebutan lambda AB, satu dalam jawapan mu AB. So dia ada dua jawapan. Dua-dua mencari OP. Macam tadilah. Nak pergi bilik guru, satu pusing pergi ke kantin dulu. Sampai juga bilik guru. Satu lagi pusing ke toilet dulu. Sampai juga bilik guru. Ada dua. Macam tu. Jadi kita tengok dekat sini, bila dalam sebutan lambda,
OP dia nak dalam lambda, jadi kita akan guna yang ini. Faham? Jadi OP sama dengan lambda OX. Macam inilah soalan peperiksaan. Di mana OX sebenarnya kamu dah cari dekat atas. Biasanya ke atas ni dia bagi 2 soalan. A, B, O, X. Dan 2 soalan tu 3 markah. Atas tu digunakan dekat bawah seperti yang saya tunjuk sekarang. Okey. Jadi dia kata OP dalam sebutan lambda A, B. Maka kita guna OP kita adalah lambda OX. So dekat sini kita akan dapat lambda OX. Okey. OP sama dengan lambda OX. Ini yang kita gunakan, yang diberi. So OX kita dah dapat tadi iaitu apa? OB, BX kan? Kita tak cari lagi ya. Apa OX? OX, OB tambah BX. OB kita, BX kita tambah 3/5 A tolak 3/5 B. So kita dapat 3/5 A tambah 2/5 B. Betul tak? Boleh? Korang buat tak OX tadi? Tak buat kan? OX, kan soalan ni tanya OX ni. Tadi kita tak buat kan? So OX ialah OB, BX. OB adalah B. OB kita adalah B ni. BX kita adalah 3/5 A tolak B. So masukkan. Okay? So kita dapatlah kita punya OX. Bermakna OX kita adalah 3/5. Okay, 3/5 A tambah 2/5 B. Okay? Ini satu. Satu lagi dia nak OX juga. Tapi mesti guna yang ini pula. Macam mana nak dapat dia? Kita guna BP. Kenapa nak guna BP? Sebab kat situ je adanya mu. So saya nak OP. Tapi dia kata mesti lalu BP. So apa nak buat? Saya nak OP. Tapi dia kata mesti lalu BP. Maksudnya jalan terakhir adalah BP. So kita mesti mula dari mana? Yes, kita mesti mula dari O. Jadi O apa? Yes, good. OB. Nampak tak? Apa OB? OB kita ialah B. OB kita adalah B. Apa BP kita? BP kita adalah mu BY. BY. So B tambah BY kita apa? BY ada tak? Sebenarnya BY dah patutnya dah cari tapi kita tak cari lagi. Kan? Nak skip lah. So BY kita apa? BOY. Ni 3/4 apa ni tadi? 3/4 je lah pula. 3/4 A Okay. So BY kita ialah BOOY negatif B tambah 3/4 A. Faham? Okay. Bermakna kita ada 2 laluan. Satu je ceritanya. OP. Tapi ada 2 laluan. Soalan yang soalan B kita dah menjawab soalan dah dapat markah penuh. Soalan C dia tanya kita nilai lambda dan nilai mu. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita lakukan perbandingan, kita compare kat situ. Okay, you tengok yang atas dia kata 3/5 lambda A tambah 2/5 lambda B. Yang bawah B tolak mu B tambah 3/4 mu A. Okay. So kita buat perbandingan A dengan A, B dengan B. So kita tengok A kita. Jadi maksudnya kat sini kita guna persamaan serentak jugalah. Kan? Okay. So you dapat 3/5 lambda A sama dengan 3/4 mu A. Tong potong. Okay. So kita akan dapat lambda ialah berapa dapat? 5/4. Betul tak? Mu. Betul tak? Ni naik atas. 3/4 bahagi 3/5. Tekan kalkulator. Okay. Satu lagi kita ambil dekat B. 2/5 lambda B sama dengan B tolak mu B. So 2/5 lambda B. Okay, saya buang B Saya buang B. Tapi hati-hati bila buang B,
Yang satu tu bukannya kosong. Ini ialah satu. Sebab dia B. Faham? Tolak dengan mu kita di sini. Lambda kita dah dapat. Apa lambda? 2/5. 5/4. Potong. 1 tolak mu. Boleh? Selesaikan. Selesaikanlah sendiri. Faham? Dah dapat mu, bolehlah cari nilai lambda. Boleh? Okey, jadi habis dekat situ. Dah sama dengan kelas yang satu lagi pun. So next class kita akan sambung yang seterusnya. Okey. Latihan. Okey, latihan awak buat okey, you buat sampai 160. Ambil lah mana-mana yang maksudnya sebab dia mudah-mudah je tu. Kan? 157, 15 semalam sampai berapa? Saya lupa semalam. Semalam sampai 158. Alahai, bagi sikitnya. 159, 160. Okey? Vektor dalam sata katis kita akan mula untuk minggu depan. Boleh? Okey, so kita stop di sini. Okey, bye. Assalamualaikum. Ya.